Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video PDPR kali ini, cikgu akan sambung masih bab 5, sebatian karbon. Kita pergi pada subtopik 5.5, minyak sawit. Untuk gambar yang cikgu tunjukkan ni adalah gambar sebiji buah kelapa sawit. So, buah kelapa sawit tu dia ada sabut. Sabut kat mana? Yang kat luar ni, sabut dia. Ni sabut dia, dia paling banyak minyak. Minyak paling banyak. Lepas tu dia ada isi. Isi rong dia ni kita kenali sebagai kernel. So, ini paling berkualiti. Paling berkualiti. Lepas tu dia ada tempurung. Tempurung ni macam awak biasa tengok kelapa kan. Kelapa dia ada tempurung keras tu. So, bahagian kelapa tu dia tak akan serap yang minyak kat luar dengan isi rong dia. Dia tak ada minyak, dia just tempurung je. So, kita tengok pula macam mana proses penghasilan pengekstrakkan minyak sawit secara industri. Paling dekat kilang sawit yang dekat area kita ni dekat Aitawa 2. Aitawa 2 ada satu kilang kelapa sawit. Kita tengok. Biasanya orang kait kelapa sawit tu dia secara tandan tau. Maksudnya banyak-banyak lah buah kelapa sawit. Awak boleh Google cari macam mana tandan kelapa sawit tu. Apa yang dia buat? Yang pertama sekali dia akan steril. Steril ni maksudnya steril dalam steam. Bertekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Apa maksud steril? Bila dia steril maksudnya dia bunuh mikroorganisme macam bakteria, fungi. Yang boleh merosakkan buah sawit. Dah tak ada bakteria, dah tak ada fungi. So, steam tu juga dia boleh melembutkan sabut. Sabut kat mana? Kat luar tadi. Sabut kat luar tu. So, bila dia dah lembut, jadi dia boleh tanggal daripada dia punya tandan. So, kita asingkan buah dengan dia punya tandan kelapa sawit tu. So, dah steam. Bakteria dah tak ada, kita akan buat penanggalan. Penanggalan ni dia guna buah sawit tu dileraikan daripada tandan dalam mesin penanggal. Seterusnya dia ada proses pencernaan. Pencernaan ni buah kelapa sawit tadi, biji-biji tadi, dia akan panaskan balik. Pada suhu tinggi dan dikacau dengan batang pemutar. Apa guna dia? Dia nak asingkan sabut tadi. Ni sabut dengan dia punya isi rong. Nak asingkan. Dia nak jadi dua benda yang berbeza. Dia akan proses secara berasingan. Awak tengok. PO dengan PKO. PO ni maksudnya minyak sawit. PKO ni maksudnya minyak isi rong sawit. So, kalau PO ni sabut dia just perah je macam awak perah kelapa tu. Dia guna penekan hidrolik, tekan ataupun dia guna skru untuk mengeluarkan minyak tu. Lepas tu, dah keluar minyak mesti dia nak asingkan sabut dia. Macam bila kita perah santan kan. Ada hampas dia, ada santannya. So, kita nak asingkan. So, dia akan turas. Turas. Dah turas, dia akan buat penyulinan. So, steam dia akan alirkan melalui PO tadi, minyak sawit tadi untuk hilangkan bau dan singkirkan asid. Dia tak nak minyak sawit tu jadi masam. Lepas tu, PO tu akan disalurkan melalui karbon yang diaktifkan, dia akan lunturkan warna. Sebab tu awak tengok, awak beli minyak sawit dekat kedai botol-botol kan, semua warna dia jernih-jernih dah. Dah tak ada warna yang terlalu pekat, dia dah ada standard colour. Itu untuk minyak sawit. Kita tengok isi rong, PKO, kernel, palm kernel oil tu. Tempurung yang mengandungi isi rong dia akan kukus balik. Yang belah dalam tu dia akan kukus pada tekanan tinggi. Dah kukus, isi dia diasingkan. Dia korek ambil isi tu. Dia kecil je sebenarnya, buah sawit pun besar-besar beribu kaki je. PKO tu akan diekstrak dengan penekan hidrolik atau skru. Dia akan perah lah. Lepas tu, dah perah, dia akan asingkan tempurung tadi dengan PKO. Minyak isi rong sawit tadi.
untuk dapatkan PKO tulen. Okey, so minyak sawit ni dia akan terbagi pada gliserol dengan asid lemak. Okey, so kita ada gliserol dengan asid lemak. Okey, asid lemak tepu seperti asid palmitik dan juga asid stearik seperti asid lemak tak tepu. Kalau lemak tepu dia ada dua. Tepu dia ada asid palmitik dengan asid stearik. Okey, kalau tak tepu, okey, dia akan ada dua juga. Asid olat, cantik nama dia, olat dengan asid linolat. Okey, linolat. Okey, tengok komposisi minyak sawit dan minyak sayuran lain. Okey, dia ada 4 tadi, tepu dengan tak tepu. Tadi banyaknya nama dia, olat, linolat, alpha linolat. Okey, yang tadi yang glamour tadi palmitik dengan stearik. Tengok palmitik dengan stearik, olat, linolat. Okey, yang paling tinggi adalah minyak kelapa. Tengok semua ada bacaan. Kalau ni tak lemak tepu, lemak tak tepu, tengok yang paling tinggi minyak sawit paling rendah 0.2. So sebenarnya baguslah makan minyak sawit ni. Yang paling tak bagus tengok minyak kacang soya 5.7. Paling tak bagus ni, paling banyak lemak ni minyak jagung 6.7. Boleh tengoklah buku teks. Okey, sifat kimia bagi minyak sawit. Okey. Dia ada proses apa? Pengoksidaan, hidrolisis, pengeksteran. Kita tengok satu-satu. Pengoksidaan. Pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila molekul minyak sawit tu bergabung dengan oksigen. So, bila bergabung dengan oksigen, dipanggil proses pengoksidaan. Pengoksidaan kalau awak okey, bila bergabung dengan oksigen dipanggil proses pengoksidaan. Okey, ataupun daripada bahan tindak balas. Pengoksidaan minyak sawit ni menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Bahaya kalau proses pengoksidaan. Okey, tengok hidrolisis. Hidrolisis ni bila sebut hidro ni sebenarnya dia tindak balas minyak sawit dengan air. Okey, bertindak balas dengan air. So, bila bertindak balas dengan air, dia hasilkan gliserol dan asid lemak. Okey, pengesteran berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit itu bertindak balas dengan alkohol. Ester, dia bertindak balas dengan alkohol. Dia hasilkan methyl ester, iaitu biodiesel minyak sawit. Ni boleh buat untuk ni biodiesel boleh guna untuk isi minyak kenderaan. Okey, proses pengelmasian minyak sawit. Apa maksud pengelmasian ni? Okey, proses minyak sawit kita pecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. So, hal ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Okey, tengok kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Dia ada lemak, dia ada vitamin. So, minyak sawit sebenarnya minyak yang seimbang. Sebab dia ada dua-dua. Lemak tepu dengan tak tepu. Okey, vitamin dia ada vitamin E, vitamin A. Okey, kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Dia antioksidan. So, minyak sawit mengandungi bahan antioksidan macam karotina, vitamin E. Okey, melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey, bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit ni kurang dari 1% antara bahan lain yang terkandung dalam minyak sawit. Termasuklah sterol, fosfatida, tritofenik dan alkohol alifatik. Okey, bahan ini menambah nilai dalam nutrisi. Maksudnya bila awak makan, benda tu yang bergoreng awak rasa sedap kan. Okey, apa kegunaan dia dalam bidang penjagaan kesihatan dan juga makanan?
Okay, kandungan lemak tepu dan lemak tak tepu dalam minyak sawit tu dia seimbang. Bila seimbang dia mengandungi banyak nutrien yang sesuai untuk kita jadikan pelbagai jenis makanan. Contoh dia, kita buat masak. Okay. Kalau cikgu tak silap, semua rumah ada minyak masak, minyak sawit ni. Okay. Kita buat minyak sayur, kita buat margarin, kita buat coklat. So pun dia guna minyak sawit. Okay. Minyak sawit juga kita guna untuk hasilkan sabun. Bukan setakat buat masak je. Kalau tak tahu, sabun pun hasil daripada minyak tu kita campur dengan alkali. So dia akan hasilkan garam, asid lemak plus gliserol. Garam asid lemak tu itu adalah sabun. Okay. So kita campur alkali tu kita campur natrium hidroksida. Ataupun kita, natrium hidroksida tu apa? NaOH tu sebenarnya garam. Campur garam. Ataupun larutan kalium hidroksida pekat. Okay. Tengok komponen molekul sabun. Okay, dia ada kepala. Yang bulat tu kepala. Okay, lepas tu dia ada hidrofobik. Okay, dia ada ekor. Kepala istilah dia hidrofilik. Okay, dia larut dalam air. Hidrofobik dia larut dalam minyak. So, kepala hidrofobik. Hidrofilik. Okay, ekor hidrofobik. Okay, yang ini larut air. Ini larut minyak. Yang kita guna dalam komponen sabun ni. So, sebab tu boleh guna buat basuh pinggan, buat basuh baju. Okay. Apabila sabun larut dalam air, tegangan permukaan air dikurangkan. Oleh itu, permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Sebab tu kotoran-kotoran hilang bila awak guna sabun berbanding dengan awak basuh baju, tak letak sabun. Okay, ni contoh tindakan cuci sabun. Dia ada ekor. Yang bulat ni kepala, yang zzzz tu itu adalah ekor. Okay. Bahagian ekor melarut dan lekat dalam kotoran, bergeris. Okay, pada permukaan kain. So, hidrofilik dia larut dalam air. So, yang masuk dalam air tu adalah hidrofobik. Okay. Hidrofilik duduk luar kepala dia. Kotoran berkeris dia masuk dalam. Okey, bila awak guna sabun, maksudnya bila awak berus atau awak gosok, okay, dia boleh hilangkan kotoran. Okay, daripada permukaan kain. Dia menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai dalam air sabun. So sebab kalau awak basuh pinggan, guna air ataupun guna air dan sabun, okay, dia lebih bersih sebab molekul sabun yang awak guna tadi lah hidrofobik dengan hidrofilik tadi. Boleh tengok balik. Okey, buih-buih yang dihasilkan oleh air sabun dia memerangkap titisan grease. Okey, apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, okey, kotoran grease juga dia lekat dekat dia punya grease tadi. Okey, bila awak bilas dia hilang lah. Okey. Saya rasa tajuk terakhir ni, kita tengok pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. So, dekat Malaysia ni dah kebanyakan tanaman ni dah bertukar pada tanaman sawit kan. So, bila banyak-banyak tanam ni kita kena ada pengurusan yang betul. Kita ada penggunaan tanah, air sisa, kualiti udara dan sisa. Sisa kelapa sawit. So sebab tu kelapa sawit tak silap cikgu 10 tahun je. Ada 10 tahun dia akan tebang semula untuk tanam balik. Okay, biasa 2-3 tahun dah keluarkan hasil. Okay, ini adalah air kumbahan dekat kilang sawit. Jadi sebenarnya bau busuk air sisa ni sebab cikgu mama betul dekat air tawar 2. Memang kadang-kadang ada bau busuk yang dikeluarkan oleh kilang sawit tu. Batuk pula.
Okey, awak tengok kualiti udara meningkat. Bila banyak pokok sebenarnya banyaklah oksigen yang dikeluarkan. Sebab pokok-pokok ni dia akan serap karbon dioksida. Okey, pengurusan bila ada kilang-kilang ni, dia akan keluarkan, tadi kita hanya ambil sabut. Tandan-tandan tu kita tak nak So kita kena uruskan sisa kelapa sawit. Okey, macam awak perah isi rong tadi, dia punya hampas tu kita nak keluarkan So kena buat satu benda yang berfaedah sebenarnya boleh jadikan dia baja. Kalau awak ambil benda tu pergi letakkan pokok sebenarnya subur Okey. Aplikasi konsep sifar zero. Pelepah tu bila tanam semula sebenarnya awak tengok pokok kelapa sawit sebenarnya setiap kali dia ada tempoh-tempoh dia akan sabit potong dia punya pelepah dia tu, letak je dekat keliling pokok untuk jadikan baja. Okey, batang pokok tu sebenarnya dia boleh kompres jadikan kayu pellet tu. Okey. Tandan buah kelapa sawit tu dia boleh jadikan kompos. Kompos ni buat baja. Tempurung isi rong ni tu walaupun kecil, bila banyak-banyak dia jadi banyak lah Boleh dibakar untuk mendidihkan air. Sabut. Dah ambil isi, dah ambil minyak. So banyak sabut tu sebenarnya boleh letak dalam sofa awak. Sofa kat rumah tu. Sebab awak duduk atas kain kan, dalam tu sebenarnya ada banyak sabut-sabut kelapa sawit dan juga sabut kelapa. Kalau tak percaya awak cuba sofa-sofa lama, cuba ambil pisau, potong, memang ada. Lagi satu POM, POME ni dijadikan biogas dan baja, buat baja. So kita dah habis. Dah habis untuk bab 5. Nanti cikgu akan buat video untuk bab 6. So bab untuk 5.5, topik 5.5 ni minyak sawit. Tadi awak dah belajar apa dia minyak kelapa sawit, macam mana nak hasilkan minyak kelapa sawit. Lepas tu proses-proses yang terlibat dengan minyak sawit ni. Lagi satu macam mana nak menguruskan sisa sawit. Kita akan jumpa untuk video seterusnya. Cikgu akan buat untuk bab 6. Bye-bye.